Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan manifesto PH dan janji PAS. Kenapa saya buat pencerahan berkenaan dengan isu ini? Kerana saya rasa tidak adil yang mana saya baca kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Negeri Pahang mengatakan PH yang berjanji tetapi PN tunaikan. Ini berkenaan dengan isu Felda. So, kenapa saya berkata tidak adil kalau dia berkata seperti itu? Kerana kita tahu di PRU ke-14 PH membuat manifestonya, begitu juga dengan Barisan Nasional ada juga manifesto mereka, dan kita tahu bahawa parti PAS tidak bergabung dengan Barisan Nasional, tidak juga bergabung dengan Pakatan Harapan. Jadi PAS ada manifesto dia. Ini yang dikatakan oleh rakyat, mana janji PAS tu? Karena itulah manifesto PAS di waktu PRU ke-14. Tetapi hari ini bila kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS seperti ini mengatakan PH yang berjanji tetapi PN tunaikan, saya harap pemimpin PAS sedar sebelum nak bercakap, jangan mencari nama. Kerana kenyataan yang kamu keluarkan ini sepatutnya kamu berterima kasih dengan PH. Kalau kita ingat isu Felda ini dulu, pemimpin Felda yang sampai dibuang juga kerana membongkarkan isu ini, yang mana kita tahu orang yang paling banyak bersuara juga tentang isu ini adalah saudara Rafizi Ramli yang juga hampir-hampir nak dipenjarakan. Jadi ini patut pemimpin PAS berterima kasih. Dan kalau pemimpin PH tidak membongkarkan rahsia yang berlaku dalam Felda ini, kita tidak tahu ada penyelewengan di Felda, hampir-hampir nak bankrupt Felda dikerjakan. Ini adalah satu masa dahulu yang kita rakyat ini tahu. Jadi hari ini pemimpin PAS harus tahu bahawa PH berjanji untuk menyelesaikan masalah Felda ini. Itu satu janji yang kalau mereka tidak dapat tunaikan, saya tidak dapat nak berkata apa. Tetapi ini manifesto mereka hampir separuh juga PH dah laksanakan. Isunya Felda ini, hari itu kita lihat pemimpin utama Felda yang menerajui Felda ini banyak yang diheret ke mahkamah. Jadi pada saya PH dah berjaya untuk membongkarkan masalah yang ada di Felda ini. Jadi untuk nak ceritakan tunai janji ini adalah yang terakhirnya. Jadi tidak perlulah dia nak bersuara, nak ambil nama yang membongkarkan benda-benda ni dulu PH. Apa yang pemimpin PAS lakukan dalam kerajaan hari ini? Tak ada. PAS duduk dalam kerajaan hari ini, yang saya lihat sebagai rakyat, makan gaji buta. Apa yang pemimpin PAS buat, lakukan. Keluarkan kenyataan seperti yang dia keluarkan ini, bolehlah. Yang kerja dia melagakan pemimpin ini, kaum ini, agama ini yang dia lagakan. Ini yang saya lihat pemimpin PAS hari ini. Yang untuk kita lihat untuk nak kedepankan masalah negara, tidak ada. Ini dia membangkitkan isu Felda ini. Kalau kita tak tahu Felda, satu Malaysia ini tahu bahawa itu adalah Melayu. Jadi untuk dia nak menunjukkan kepada orang Melayu bahawa PAS inilah pejuangnya Felda, padahal yang memperjuangkan Felda ini adalah PH yang terang-terang membongkar isu yang menjadi masalah besar dalam Felda ini dulu. Ingat, saudara Rafizi itu sampai pakai baju lokap berkenaan dengan isu-isu ini dulu. Jadi pemimpin PAS tak payahlah. Manifesto PAS sendiri yang mana berjanji dahulu bahawa kalau mereka jadi kerajaan, mereka nak tunaikan, iaitu hapuskan GST dan ST. Coba pemimpin PAS yang bercakap hari ini untuk tunaikan, dia ada sekarang dalam kerajaan yang ada hari ini. Dia juga menteri hari ini. Suruh dia buat hari ini. Menteri Kewangan yang ada sekarang ni daripada banking, banker pun rakyat lihat gagal. Ini kan pemimpin PAS. Jadi tak payah nak bersuara kalau hanya nak berpolitik saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi isu Felda itu sepatutnya PAS dan orang-orang Felda berterima kasih dengan PH sebenarnya.
Tanpa PIHES, kita tak tahu isu Felda hari ini. Jadi ini kenyataan yang sebetulnya. Pada saya sebagai rakyat melihat dari sisi inilah. Jadi untuk pemimpin PAS nak mengatakan mereka memperjuangkan Felda ini, lebih baik tidak perlu nak bercakap kerana ambil nama orang lain lah. Senang ceritanya. So ini adalah pada saya politik yang tidak baik. So mereka harus ubah cara. Jangan menggunakan isu Felda ini. Kerana janji PIHES lebih baik daripada janji PAS. Janji PAS, satu pun PAS tak laksanakan bila duduk kerajaan. Dan satu hal lagi, PAS juga harus ingat bahawa PIHES itu kerajaan yang terbentuk oleh mandat rakyat. Itu sudah terang, dah jelas. Bahawa PRU ke-14, PIHES menang. Dan mereka berjaya membentuk kerajaan. Itu PAS ingat ya. Dan PAS adalah parti yang kalah. UMNO adalah parti yang kalah. Yang ada dalam kerajaan Perikatan Nasional hari ini, parti yang menang adalah Parti Bersatu. Yang mana juga menggunakan logo PKR waktu itu. Harus ingat. Dan geng-geng yang lompat katak, ni geng-geng Skitol apa semua ni, itu adalah mereka yang menggunakan logo PKR. Memang menang di PRU ke-14. Dan satu parti lagi komponennya yaitu GPS Sarawak. Itu parti yang menang. Kalau PAS ini parti yang kalah, hari ini mereka duduk dalam kerajaan yang ada hari ini bersama dengan UMNO adalah parti yang kalah. Itulah sebabnya kerajaan ini terbentuk, hasilnya yang ada hari ini yang dilihat gagal. Karena kenapa dia gagal? Salah satu faktornya adalah kerana mereka ini dah kalah, menjadi kerajaan, memang akan gagal lah. Sebab itulah tidak dipilih rakyat daripada awal. Karena rakyat dah tahu bahawa dia akan gagal. PAS ini adalah parti yang dilihat oleh rakyat gagal. Kerana itulah rakyat PAS bertanding di banyak kursi, menang cuma 18. Ini kenyataan dan realiti. 18 kursi menang, bertanding 100 lebih kursi. Menang 18. Ini track record yang bagus ke untuk politik? Pada saya teruk lah. Kalau kita bertanding 100 lebih kursi, menang 30 kursi, masih okey lah. 1/3. Tetapi ini di bawah 1/3, apa dia punya ni? Itu adalah jelas menunjukkan bahawa rakyat menolak. Mungkin pemimpin-pemimpin kamu yang menang itu kerana di tempat kursi-kursi yang memang kursi panas, yang memang penyokong ataupun kawasan itu memang fanatik sangat hanya untuk contohnya Presiden PAS bertanding di kawasan dia. Memang kompon menang karena itu adalah kawasan dia. Cuba dia bertanding di luar kawasan dia. Jadi ini adalah pada saya jelas bahawa apa yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS yang seperti ini, bahawa mengambil nama orang lain. Dan dia juga harus ingat bahawa orang yang menguruskan manifesto PIHES itu ada dalam kerajaan hari ini, termasuk Perdana Menterinya. Jadi kalau dia nak tunaikan janji PIHES itu, baguslah. Karena itu sudah jelas bahawa itu adalah yang memang rakyat mahu dan PIHES mahu waktu itu. Dan hari ini kalau dia tunai, memang tidak ada isunya. Cuma yang nak diperbesarkan isu seperti ini adalah pemimpin PAS. Kerana pada saya, orang yang keluarkan kenyataan ini juga perlu belajar politik. Politik ini bukan menjual kaum, bukan menjual agama, tapi menjual idealisme kepada rakyat bahawa saya kalau menjadi YB, kalau saya menjadi pemimpin, saya mampu lakukan hal seperti ini, seperti itu. Ini patutnya yang pemimpin seperti ini belajar. Bukan mengeluarkan kenyataan bahawa PIHES yang berjanji tapi PN yang tunaikan. Ini adalah kenyataan yang tidak membina kepada negara kita ini. Seolah-olah kamu mencari kesalahan PIHES. Jangan PAS hari ini duduk dalam kerajaan nak terlalu angkuh dan sombong mengeluarkan kenyataan seperti ini.
bukan PAS boleh selama-lamanya duduk dalam kerajaan. Karena mungkin ini yang terakhir PAS boleh duduk dalam kerajaan. Ingat itu. Karena rakyat di luar hari ini sudah melihat setelah PAS masuk dalam kerajaan, janji-janji PAS satu pun tak tertunai. Yang rakyat lihat adalah seolah menjadi kaki ampu, kaki bodek dalam kerajaan yang ada hari ini. Ini adalah kenyataan yang reality. Jadi saya mungkin satu daripada rakyat yang boleh bersuara ke depan dengan isu ini. Kenapa saya bersuara? Karena saya adalah penyokong kepada PHES, yang mana saya lihat apa yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS seperti ini, saya akan jawab. Karena saya tak nak ini seolah-olah memfitnah PHES. Sedangkan manifesto mereka sendiri mereka tak tunai. Sibuk dengan manifesto orang. So itulah kenyataan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih.